Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sadaqallahul azim wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau Al-Kautsar, Ahli Jawatan Kuasa Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ni kita dipertemukan untuk kuliah maghrib pada malam ni. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa khabar tuan-tuan? Ni kali kedua saya sampai ke tempat tuan-tuan. Masa kali pertama lama dah. Kali pertama lama dah dulu sebelum PKP. Dan kali kedua pada malam ni. Dan petang tadi baru kita tengok kes makin meningkat. Semalam 260. Setakat 5 petang semalam 260. Setakat 5.30 petang pada hari ini 287. Dikatakan tu angka paling besar, paling banyak dalam PKP, paling banyak 287. Jadi sama-samalah kita patuhi SOP dan sama-sama kita jaga kebersihan, kita jaga kita, pakai pelitup wajah, pergi masjid, pergi surau bawa sejadah sendiri dan jagalah jarak tu no. Semoga sama-sama kita dapat putuskan rangkaian COVID-19 yang makin lama makin menular, makin banyak bilangannya. Jadi mungkin ada beberapa benda yang menggusarkan hati kita. Jadi sama-samalah kita berjaga-jaga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pada malam ni dapat kita berikan sedikit masa kita untuk duduk dalam majlis ilmu dan memberikan sedikit pedoman, peringatan dan nasihat dalam kehidupan kita. Sebab tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila mana kita ni dengar berkenaan dengan nasihat, dengar berkenaan dengan peringatan, sebab manusia ni bila dikaitkan dengan peringatan, dengan nasihat, tuan-tuan akan melihat ada 4 jenis manusia. Akan ada 4 jenis manusia yang bermain ataupun melihat keadaan tentang nasihat. Yang pertama tuan-tuan akan tengok, bila sebut je tentang nasihat, tuan-tuan akan jumpa manusia yang dia ni datang pada dia orang yang memberikan nasihat, datang pada dia mungkin ada ustaz, ustazah, kan? Mereka-mereka yang datang memberikan nasihat, lalu dia dengar nasihat tersebut dan dia amalkan nasihat yang diberikan. Ni golongan nombor 1. Golongan nombor 2, tuan-tuan akan jumpa mereka yang datang pada dia orang memberikan nasihat, lalu dia dengar nasihat tersebut, lalu dia marah kepada orang yang bagi nasihat itu. Yang pertama suka, yang kedua dia marah. Dan yang ketiga, tuan-tuan akan jumpa manusia yang datang orang bagi peringatan kepada dia, dia dengar peringatan tersebut, lalu dia ini buat tak tahu. Yang pertama tadi suka, yang kedua ni marah, yang ketiga dia buat tak tahu. Datang, dia dengar peringatan tersebut dan dia ambil pun tidak, marah pun tidak. Yang ketiga ni dia buat tak tahu je orang datang bagi peringatan kepada dia. Dan yang ketiga, yang keempat tuan-tuan akan jumpa manusia yang ada orang datang bagi peringatan kepada dia, dia tak nak dengar terus peringatan tersebut. Datang je orang ni nak bagi nasihat pada dia, dia terus tolak, dia kata tak nak. Datang je orang nak bagi peringatan kepada dia, dia terus tolak bulat-bulat. Ini golongan yang keempat. Dia langsung tak nak dengar dan memang tak nak terima.
Jadi dalam empat-empat golongan ni, yang terbaik adalah mereka yang duduk di nombor 1, mereka yang suka mendengar nasihat, datang orang nak bagi nasihat peringatan, mereka akan buka telinga dan ambil peringatan tersebut, lalu diamalkan kebaikannya dalam kehidupan. Dan saya doakan itulah tuan-tuan, duduk malam ni meluangkan masa di antara maghrib dan isyak untuk duduk sama-sama dengar dengan nasihat. Baik, malam ni saya nak bawa berkenaan dengan nikmat yang nampak kecil. Nikmat yang nampak kecil tapi sebenarnya ia adalah perkara yang besar. Sebab kita ni bila sebut tentang nikmat, kita hanya nampak benda yang besar-besar. Kita hanya nampak tentang wang, rumah besar, kereta besar, orang yang dekat dengan kita hak baik-baik. Kita nampak yang itu adalah nikmat yang besar-besar dalam kehidupan kita. Dan disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam kitab 40 hadis penawar hati. Kat sini ada kitab penawar bagi hati. Nah, yang lagi satu tu 40 hadis penawar hati. Disebutkan di dalam itu, kata Nabi Muhammad SAW, ada dua nikmat yang mana orang ini dia selalu melupakan nikmat tersebut. Nikmat ini adalah nikmat yang besar, tetapi mereka menganggap ianya adalah remeh. Nikmat tersebut adalah yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat masa lapang. Yang ni kita akan nampak, oh sihat itu nikmat, masa lapang itu nikmat. Tetapi yang saya nak bawa sebentar lagi, beberapa nikmat tersebut adalah nikmat yang orang tak nampak pun dia sebagai satu nikmat. Jadi sebelum tu kita nak petik dulu satu kata daripada Syekh Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi. Dia sebutkan kepada kita ada 4 ayat. Yang disebutkan 4 ayat ini ringkas, tetapi siapa yang memahami menggoncang hatinya. Apakah 4 ayat tersebut? Dia kata adalah harta adalah serendah-rendah nikmat. Harta adalah serendah-rendah rezeki. Sihat adalah setinggi-tinggi rezeki. Anak yang soleh adalah sebaik-baik rezeki. Dan redha Allah yang paling sempurna pada rezeki. Saya ulang, dia sebut nombor 1 tentang harta. Harta adalah serendah-rendah rezeki. Kita nampak macam hebat tu harta tu, tapi dia kata adalah serendah-rendah rezeki. Yang kedua dia sebut sihat adalah setinggi-tinggi rezeki. Yang ketiga, anak yang soleh adalah sebaik-baik rezeki. Dan yang keempat, redha Allah adalah yang paling sempurna pada bab rezeki. Redha Allah pun termasuk dalam rezeki juga. Berapa ramai orang tak dapat redha Allah. Jadi bila disebutkan tentang 4 perkara ini, kita pun fikir balik, yang paling kita kejar, yang paling kita nak di atas dunia, yang paling orang berebut sampai bergaduh-gaduh di atas dunia tentang harta, kata dia adalah itu adalah serendah-rendah rezeki. Kita pandang tu satu benda yang cukup besar dah, tapi sebenarnya disebutkan pada dia itu tak ada apa pun bagi mereka yang beriman di dalam hatinya. Sebelum tu mikrofon ni dengar ke? Takut dia tak bunyi, nampak macam tak ada ya? Ada ke no? Ada. Ada bunyi tak apa. Kan? Saya sampai dia awal, pukul 6 suku sampai. Oh, orang kata mana masuk pun semayang boleh buat 6 suku sampai. Saya daripada KLCC pukul 6 lebih, 6-5 minit je tu terus main ke sini 6 suku sampai 6-14 ke 6-16 tadi lebih kurang macam tu. Tu saya kata awal lagi ni. Awal sangat. Orang baru balik Mayasak kita dah sampai. Awal lagi ni. Saya pun pusing dekat sana tu, kat sebelah sana tu, pusing. Jumpa kedai gunting rambut, masuk dulu. Tu rambut nampak lain macam, nampak. Tak ada sideburn, kita potong bagi kacak sikit. Lama tak potong rambut dekat 3 minggu, kan? Potong nampak muda sikit. Tak potong rambut dia berkata umur dekat 30. Bila potong nampak macam 16. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Balik kepada yang disebutkan sebentar tadi. Kita nampak benda tu satu benda yang besar, tapi sebenarnya kata dia bagi orang yang beriman, bagi orang yang betul-betul dia ni tahu tentang hakikat dunia dan kehidupan, dia nampak harta itu adalah serendah-rendah rezeki. Dan disebutkan pula tentang sihat. Sihat itu adalah kata dia setinggi-tinggi rezeki. Sebab tuan-tuan cuba fikir balik, bagi orang yang sakit dia tahu bagaimana hebatnya nikmat sihat. Orang yang sihat dia tak pandang sihat tu satu nikmat. Nikmat sihat tu dia tak nampak dia dapat bangun pagi hari, dia bukan tahu nikmat sihat. Dia dapat makan apa yang dia nak makan, dia bukan tahu itu nikmat sihat. Dia dapat pergi ke mana yang dia nak pergi, dia tak nampak sihat itu satu nikmat. Tapi bila mana dia ni dalam keadaan sakit, baru dia tahu boleh makan apa saja, itu adalah nikmat. Orang tua-tua selalu pesan, nenek saya pun selalu pesan. Dia kata kalau ada duit nak makan apa makan. Jangan duk tangguh-tangguh, jangan duk kata tak boleh ni nanti.
Waktu sihat, ada duit nak makan apa, pergi makan. Selagi mana benda tu boleh makan, selagi mana benda tu halal, elok, sihat, makan. Jangan ditangguh-tangguh. Sebab nanti bila mana mai sakit, mai pantang itu, mai pantang ini, tak boleh makan itu, tak boleh makan ini, waktu tu barulah menyesal. Aduh, dulu nak sangat makan aiskrim. Sekarang dah sakit dah, bacaan gula pun dah tinggi, tak boleh dah makan aiskrim. Waktu tu baru dia kata, kalau lah dulu aku makan. Dulu waktu boleh makan nasi, berapa banyak nak makan boleh makan, tak nak, dia tak nak makan. Malas nak makan, malas nak masak, malas nak pergi beli. Tiba-tiba mai sakit, tak boleh makan nasi banyak, tak boleh makan nasi malam pun semua tak boleh makan. Waktu tu baru dia fikir balik, kalau lo dulu aku ni makan apa benda aku nak makan, tentu sekarang aku tak menyesal. Tapi bila mana dah tak boleh makan, baru dia pandang boleh makan apa saja, tu satu nikmat. Orang yang dia ni sakit kaki, terlantar, tak boleh pergi ke mana. Hari tu minggu lepas, berapa hari bulan, Ahad lepas saya pergi ke satu rumah. Saya buat satu CSR dengan Yayasan Maghfirah, kalau tuan-tuan bisa dengar. Saya pergi ke satu rumah di Seksyen 7 Shah Alam. Saya pergi rumah nombor 1 tu, saya masuk tu, ada pakcik tu nampak luar macam sihat, tapi dia tu, kaki dia tu nak berjalan sebelah tak boleh. Tanya pasal apa? Rupa-rupanya daripada mata dia membawa kepada kaki. Saya pun tak tahu macam mana dia punya proses membawa tu, nanti kita kena tanya detail lah. Tapi asal dia adalah dia ni tunduk duk ayun buai budak, tiba-tiba pitam, pengsan, dia punya mata ni tak nampak ada sebelah. Rupa-rupa bila pergi check, katanya darah beku turun ke mata. Lepas tu efek sampai ke kaki, betul nak jalan pun tak boleh dah. Sampai sekarang dia tak boleh berjalan, sebelah kakinya adalah sakit. Jadi bila mana sakit macam itu, duduk di rumah nak buat kerja berat tak boleh, buat apa pun tak boleh, jadi terpaksa duduk di rumah. Rupa sakit sekarang ni macam-macam jenis, menakutkan. Kita pada mana punca pun kita tak tahu. Tak ada simptom apa. Duduk buat apa dia mana dia punya cucu, tiba-tiba pitam, cek rupa no, darah turun ke mata, darah beku turun ke mata. Daripada mana darah beku tu sampai, wallahualam. Tapi sama-sama jaga kesihatan. Baik, balik kepada tadi. Orang yang sakit kaki, tak boleh berjalan ke mana, baru dia pandang boleh berjalan tu satu nikmat. Kalau ketika mana dia tu sihat, elok aja kaki, dia tak nampak sihat itu satu nikmat. Sama juga dengan orang yang dia ni waktu sihat dia boleh buat apa yang dia nak buat, waktu sakit baru dia nampak sakit itu dan sihat itu satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan pula yang ketiga, anak yang soleh adalah sebaik-baik rezeki. Anak yang soleh. Kita ni duk tengok anak kita di rumah, kita kata soleh ataupun tidak. Kita duk tunggu dia ni besar nanti soleh ataupun tidak. Jangan ditanya besar nanti dia soleh ataupun tidak, bila dia besar nanti baik ataupun tidak. Tanya dulu bagaimana kita didik dia. Bagaimana kita didik dia, bagaimana kita ajar dia, apa yang kita bagi dia makan, apa pelajaran hak kita bagi pada dia, pendidikan apa kita bagi, pernah tegur ataupun tidak. Jadi benda itu yang ditanya. Kalau dididik dengan baik, diasuh dengan baik, insya-Allah pada masa akan datang jadi seorang anak yang soleh, dapat setinggi-tinggi rezeki, sebaik-baik rezeki. Dan yang keempat tu tak lain dan tak bukan redha Allah. Sebab tu dikatakan seorang hakim di dalam kitab Tanbihul Ghafilin pada bab menyempurnakan solat, dia kata kalau kamu duduk di satu tempat, kamu duduk tengok orang sedang sibuk mencari redha makhluk, maka kamu tumpukan diri kamu pergi cari redha Allah Subhanahu wa taala. Jangan fikir sangat apa kata manusia, tapi fikir dulu apa yang Allah akan kata bila mana kamu buat. Insya-Allah bila mana kita ni duk fikir dulu apa yang Allah akan kata bila mana kita buat sesuatu, nescaya manusia juga akan suka bila mana benda itu Allah suka. Itu je punya sifat dah. Tapi kita hari ni duk tumpu apa yang manusia kata, apa yang orang kata, sehingga kan kita tak fikir nanti apa Allah akan pandang pada kita. Patutnya dipikir dulu Allah Subhanahu wa taala, baru dilihat pada manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tadi saya sebut berkenaan dengan nikmat-nikmat yang nampak kecil tetapi sebenarnya cukup besar. Yang tadi selaku mukadimah saya berikan kepada tuan-tuan berkenaan dengan kata Syekh Mutawali sebentar tadi, semoga dapat jadi manfaat. Baik. Malam ni kita nak rungkai satu persatu. Apakah yang disebut sebagai nikmat yang kecil tetapi sebenarnya besar? Nombor satu,
Kalau tuan-tuan fikir balik daripada tidur sampai tidur balik, daripada bangun tidur sampai tidur balik. Tuan-tuan bangun saja daripada tidur, apa yang kita mula-mula akan terfikir ketika mana bangun daripada tidur? Saya cerita terus pada tuan-tuan supaya kita dapat ringkaskan. Ketika mana manusia ini, dia bangun daripada tidur, dia akan berfikir 3 benda. Dia akan berfikir 3 benda. Bila mana dia fikir 3 benda ini, kalau 3 benda ni sudah selesai, makna dia akan dapat satu ketenangan pada jiwa. Tapi kalau 3 benda ni tak selesai, maknanya hidup dia pada hari itu akan runsing satu hari. Apakah 3 benda tersebut? Baik. Yang pertama, orang ini bila mana dia bangun daripada tidur, dia akan fikir apa dia nak buat pada hari itu. Dia akan fikir apa yang dia nak buat pada hari itu. Adakah buat benda baik, adakah buat benda buruk? Dia bangun tidur, dia akan fikir apa dia nak buat pada hari itu. Yang kedua, bila dia bangun daripada tidur, dia akan fikir apa masalah yang aku nak kena selesaikan. Dia akan fikir apa benda masalah dia nak selesaikan. Dan yang ketiga, dia akan fikir siapa musuh yang akan aku jumpa pada hari ini. 3 benda ni dia akan fikir. Bangun tidur, dia akan fikir 3 benda ini untuk diselesaikan. Sebab itu dikatakan oleh seorang pemikir, dia kata manusia yang bahagia bila dia bangun daripada tidur, dia akan dapat 3 benda. Kalau 3 benda ni dia dapat, maknanya dia akan jadi manusia yang bahagia pada hari itu. Apakah 3 benda tu? Dia kena dengan hak tadi. Dia kata orang yang bahagia bila bangun daripada tidur, dia tidak ada masalah besar yang dia fikirkan. Dia bangun daripada tidur, tak ada masalah besar. Masalah ada juga, tapi masalah besar tu tak ada. Setakat sakit perut, sakit gigi, kaki beku lah dah, kaki kebas, tu masalah juga. Tapi itu bukan masalah besar. Masalah yang dimaksudkan dia bebas daripada masalah itu adalah dia tak ada fikir tentang musuh, dia tak ada sakit zahir dan batin, dia tak ada hutang yang belum dilangsaikan, dia tidak ada benda-benda dosa yang belum diminta ampun pada Allah dan juga manusia. Ni 4 perkara. Dia selesai daripada 4 ni, dia bangun dalam keadaan bahagia. Yang kedua, dia manusia bahagia, dia bangun daripada tidur, dia ada benda yang nak dimakan. Kalau bangun tidur tak ada benda nak makan, runsing. Berapa ramai orang yang bangun pada tidur, dah siap mandi, dah siap pakai baju nak pergi kerja, pergi buka tudung saja atas meja, ada meja je. Buka-buka, pap, tak ada apa, meja je ada. Agak-agak waktu tu runsing tak runsing? Pergi tanya pada isteri, yang takkan tak ada apa nak makan? Isteri kata, mana ada apa? Pergi buka peti air tengok mana ada apa. Buka-buka sungguh tak ada apa. Ada air tak ada apa. Agak-agak runsing tak pada ketika itu. Anak turun nak sarapan tak ada apa. Suami turun nak makan tak ada apa. Isteri turun nak masak tak ada apa. Runsing. Sebab tu dikatakan orang bahagia dia bangun daripada tidur, ada benda yang nak dimakan. Dan yang ketiga, tanda manusia pada hari itu bila dia bangun daripada tidur, tandanya adalah dia dapat solat subuh cara berjemaah. Tu tanda manusia bahagia. Sebab ada orang yang dia ni nak bangun sembahyang subuh secara berjemaah, tak dapat tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari tak dapat. Asal nak je tak dapat. Jawapan dia apa? Dia tidur dalam keadaan dia tak niat pun dia nak bangun subuh esok. Ramai orang macam tu. Dia tidur, dia tak pernah niat pun esok aku nak bangun sembahyang subuh. Sebab kalau tuan-tuan rujuk di dalam kitab anugerah-anugerah Tuhan, adab-adab Islam, tuan-tuan boleh tengok bab tentang tidur, dia sebutkan adab nombor 1 kalau nak tidur adalah niat esok nak bangun subuh. Tu adab nak tidur. Tapi kita tak pernah pun. Kita tidur, bubuh kepala kalau esok bangun sembahyang subuh, kalau tak bangun qada ialah. Tu kita. Patut dipikirkan niat betul-betul esok aku nak bangun sembahyang subuh. Adab tu. Sebab diceritakan pada kita di dalam mukadimah dia saja dia sebut, orang ni kalau tidur 2 benda je pilihan. Apa pula 2? Banyak kot. Tak 2. Kalau dia tidur dia hanya ada 2 pilihan. Yang pertama, ketika mana dia tidur, dia bangun balik daripada tidur tu hanya 2. Yang pertama, roh akan kembali ke jasad. Yang kedua, roh akan kembali kepada pencipta. Dalam kurungan, mati. 2 tu ya. Jadi siapa-siapa yang tidur dalam keadaan tak beradab, bahaya. Patut tidur juga dalam keadaan beradab. Salah satu adabnya adalah niat esok nak bangun. Ustaz, saya kunci jam. Ustaz, saya kunci jam 5 minit, kunci 5.50, kunci 6 5 minit, kunci 6.10, kunci 6 suku, kunci 5 minit sekali bunyi. Yang bangun kucing bangun pada tidur. Ayam bangun, orang yang kunci jam tu tak bangun.
Pasal apa dia hanya kunci tapi tak bangun-bangun? Jawapan dia, di sini tak dikunci, hanya kunci di jam. Tapi di otak tak dikunci. Pernah tak tuan-tuan ingat balik, dulu masa kecil-kecil ke, ataupun zaman sekarang pun ada kan, nak pergi ke mana-mana. Ni, mai Sabtu Ahad, kita pun kata, oi, hari Ahad ni jom kita pergi sarapan dekat Janda Baik, yo. Janda Baik, kopi ladang. Mai kita pergi sarapan kat Janda Baik, yo. Kita pun kata, okey, pukul apa nak gerak? Pukul 5 kita gerak naik motor. Pukul 5 dah gerak. Malam tu dia tidur pukul 11 malam tau. Duk pasal dengan kawan kata nak pergi sarapan sana hari Ahad. Tiba-tiba dia tidur pukul 11. Dia tak kunci jam pun. Tepat pukul 4.30 dia bangun. Sebab apa? Sebab apa? Dalam ni dia dah set. Dia kata pukul 5 nak kena pi. Pukul 5 nak kena pi. Macam mana tidur pun tidur ayam. Sebab dia fikir esok nak kena bangun. Pukul 4.30 nak bersiap. Pukul 5 nak gerak pada rumah. Kena bangun ni. Dia tak kunci jam pun. Tapi terbangun. Sebab apa? Sebab dia dah set di dalam. Sebab tu pelik kalau ada orang kata dia dah kunci jam tapi tak terbangun juga. Jawapannya di sini. Macam tadi. Dia kata kalau terbangun aku sembahyang. Kalau tak bangun tak apa. Nak buat macam mana? Bila jadi macam itu otak pun kata buat tak apa, tak buat tak apa. Sebab dia dah set. Macam pagi tadi saya pergi tanya lah ustaz. Saya bangun pukul 4.30 pagi. Kadang-kadang terlupa kunci jam. Tapi terbangun juga pukul 4.30. Sebab dia dah set di dalam. Tapi bila mana tak set, habis. Sebab tu pergi tanya pada Tok Imam, tanya pada Tok Bilal, tanya pada Tok Siak, tanya pada Tuan Pengurusi. Macam mana tiap-tiap hari boleh sampai? Macam mana tiap-tiap waktu dia bertugas Tok Imam dia boleh sampai? Sebab dia dah set di dalam. Esok aku bertugas kalau lambat habis jadi dia akan terbangun. Sebab dia dah set. Yang esok kita boleh try. Malam ni tuan-tuan set di otak, set di telefon, tengok. Esok mesti bangun. Tapi kalau tak set, memang takkan bangun. Jadi tu nombor 3. Dia dapat sembahyang subuh dan dapat sembahyang subuh secara berjemaah. Itu nikmat kebahagiaan bagi orang yang bangun daripada tidur. Sebab tu saya katakan tadi, bila dia bangun daripada tidur, nombor 1, dia tidak ada masalah besar yang dipikirkan. Tu satu nikmat. Sebab orang tak nampak. Dia kata, tak ada masalah apa hari ni, bangun dalam keadaan seronok, bangun dalam keadaan suka. Dia tak fikir itu satu nikmat Allah bagi pada dia. Nombor 1, nikmat dapat keluar daripada masalah. Dapat menyelesaikan masalah. Itu nikmat. Sebab kita pada hari ni, siapa yang tak ada masalah? Bohong kalau kata tak ada. Saya Ustaz, saya tak ada apa masalah. Mana boleh? Siapa-siapa pun ditanya, memang ada masalah. Tambah pula dalam tempoh PKP pula lagi ada masalah. Macam-macam masalah. Siapa yang kata tak ada masalah, itu pelik. Siapa-siapa pun mesti akan ada masalah. Jadi bila mana Allah bagi pada dia satu nikmat, dapat selesaikan masalah tersebut dan keluar daripada masalah tersebut, itu satu nikmat yang cukup besar. Ramai orang pandang dia nikmat yang kecil. Keluar dari masalah. Kadang-kadang pertolongan Allah ni datang dalam macam-macam bentuk. Kadang-kadang ada orang yang datang membantu, kadang-kadang ada orang yang datang tanpa diduga, kadang-kadang benda tu selesai, kita pun tak pasti dia boleh selesai. Berapa banyak dulu benda-benda yang kita fikir ni tak boleh selesai ni. Berapa banyak dulu benda kita fikir ni masalah besar ni, padahal berapa banyak masalah dah kita lalu. Berapa banyak dah masalah yang telah kita selesaikan dalam hidup, tapi kita tak pernah ucap syukur pada Allah sebab kita tak nampak tu satu nikmat, benda-benda yang telah diselesaikan. Baik, itu nombor 1. Yang kedua, nikmat yang besar tetapi nampak kecil. Yang kedua adalah nikmat dapat makan apa yang kita nak makan. Yang saya sebut awal tadi. Ni yang saya sebut nikmat sihat. Saya dah sebut mukadimah dia sikit. Tuan-tuan dapat makan apa yang nak dimakan. Tu satu nikmat yang besar Allah bagi. Bukan semua orang dapat. Sebab tuan-tuan pergi tengok di kedai makan, kalau tuan-tuan lepak dengan kawan-kawan tuan-tuan, pergi lepak di kedai makan, duduk di kedai makan tu, kadang-kadang kita ada tengok orang, dia tu pergi ke kedai makan, duit bukan tak bawa, banyak bawa duit. Dalam poket seluar ada, poket baju ada, dalam poket orang pun ada. Banyak duit dia bawa. Tapi dalam banyak-banyak duit yang dia bawa, berapa banyak benda yang dia boleh makan. Kadang-kadang dia pergi ke kedai makan, hanya order air kosong, dia minum air kosong je. Lepas tu orang lain duk makan kuaci, orang lain duk makan keropok, dia bawa keluar ubat pada poket. Dia bawa keluar ubat, dia petik satu-satu pap, dia kepit satu pap. Kawan boleh tanya, ni ubat apa Oh, tu kecil manis. Ni ubat apa Oh, tu darah tinggi. Ni ubat apa ni? Oh, ni jantung. Oh, ni ubat apa ni? Oh, ni. Bersusun-susun ubat. Kalau pergi ke rumah dia, rumah kita atas meja ada akuarium ikan. Rumah dia atas meja bakul ubat. Penuh ubat di rumah. Hanya hidup dia tu, pagi makan ubat, tengah hari makan ubat, petang makan ubat, malam makan ubat dia kerja dia. Duit banyak. Harta banyak, tapi pergi ke kedai makan, air kosong aja dia minum.
Kita mana ada duit? Kita duit tak ada, pergi kedai makan pun doa dulu, ya Allah minta-minta lah diorang belanja nanti. Doa dulu baru masuk. Orang lain doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Tu doa elak pada sihir nak masuk kedai makan. Dia doa ya Allah minta-minta lah diorang belanja sekejap lagi. Duit tak ada nak masuk juga. Tapi bila dia masuk segala benda boleh makan. Ambil tu ambil ni, ambil tu ambil ni, tiba-tiba orang bayar. Seronok. Tapi yang ada duit, ada benda yang dia tak boleh makan. Tapi yang tak ada duit, semua benda dia boleh makan. Tak ke tu satu nikmat? Waktu saya tegaskan sekali lagi, kalau family kita ada apa-apa benda yang nak makan, pergi bawa makan. Anak nak makan McD, pergi bawa makan McD. Anak nak makan KFC, pergi bawa makan KFC. Anak nak makan pizza, pergi bagi makan. Sekali bila mana tak boleh makan, menyesal. Tengok-tengok anak tu pula jadi apa-apa kakak dia, tiba-tiba dia sakit, tengok-tengok tak kedai Allah, kiok pula anak tu. Jadi lugu mana? Menangis tak berhenti sebab teringat anak nak makan pizza tak bagi-bagi. Jadi kalau ada peluang, ada kemampuan, ada duit, pilah bawa pergi makan. Sebab nikmat yang Allah bagi bukan selalu datang. Nikmat dapat makan apa yang nak dimakan. Yang ketiga, nikmat yang nampak kecil tapi sebenarnya cukup besar. Nikmat ini tak ramai orang nampak, tapi sebenarnya satu benda yang cukup penting. Namanya adalah sahabat yang baik. Tu nikmat tu. Iya ke Ustaz, sahabat baik tu nikmat? Nikmat. Jangan nampak nikmat tu duit, jangan nampak nikmat tu hanya kebahagiaan. Nikmat itu adalah sahabat yang baik. Sebab sahabat dengan kawan ni dia tak sama tau. Sebab apa saya sebut nikmat yang ketiga, nikmat yang nampak kecil tapi besar adalah sahabat yang baik. Kenapa saya tak sebut kawan? Sebab kawan dengan sahabat dia beza. Siapa kata sama, silap. Kawan dengan sahabat tak sama. Sebab tu kita boleh bahagikan. Ni kawan, ni sahabat. Kawan ni waktu senang ramai, waktu susah payah nak nampak dia. Waktu senang ramai, waktu seronok huri ramai keliling. Waktu senang ramai. Tapi waktu susah mana dia? Sebab tu saya ada tulis di Instagram saya. Saya kata 4 manusia ni jangan pernah lupa nama dia dalam hidup. 4 manusia ni jangan pernah lupa nama dia dalam hidup. Jadilah apa-apa pun kita jangan lupa nama dia, melainkan hilang ingatan. Tu tak boleh buat apalah. Jadi apa-apa pun jangan lupa nama 4 orang ni. Siapa 4 orang tu? Yang pertama, orang yang ada waktu kita susah. Kita susah, dia ada. Kita terlantar sakit di rumah, tiba-tiba dia dulu sampai, dia call. Kita tak lalu pergi ke masjid 3 hari je, dia call kita. Dia call kita kata, mana? Ada di rumah. Sakit ke apa ke? Nampak tak nampak barang ni pergi masjid? Selalu mai, ni tak nampak ni. Dia call terus. Baru hari pertama tak nampak, dia call. Dia terus tanya. Orang macam ni, jangan lupa nama dia. Yang pertama tadi saya sebut, orang yang ada waktu kita susah. Yang kedua, jangan dilupa nama. Orang yang lari waktu kita susah. Dia ada dengan kita waktu senang, tapi waktu susah dia lari. Tu jangan lupa. Yang ketiga, jangan lupa nama orang yang dia ni waktu susah baru cari kita. Jangan lupa nama dia. Tadi waktu kita susah dia ada. Ini waktu dia susah baru dia ada dengan kita. Waktu dia susah baru dia mai kat kita nyindir. Waktu senang tak ada. Tapi waktu susah baru dia sampai. Pun jangan dilupa nama dia. Dan yang keempat, manusia ni jangan dilupakan namanya adalah manusia yang menyusahkan kita. Nombor 4 tu jahat tu. 4 ni susah semua. Tapi yang nombor 1 tu baik. Waktu kita susah dia ada. 4 ni jangan lupa nama dia. Sebab tu saya katakan tadi, manusia yang dipanggil sahabat dengan manusia yang dipanggil sebagai kawan tak sama. Kawan ini waktu senang dia ada, waktu susah dia tak ada. Kalau tetap pimbah balik cerita keluarga 69, anak Osman Bakar, kenal? Orang kaya Bakar. Apa nama dia? Air Tompel ke apa? Orang tu orang kaya Bakar. Anak dia nama Osman, betul? Osman nama dia. Kan? Osman. Tu anak dia. Dia ni, Cik Osman ni, ingat tak ketika mana dia ni hidup mewah, seronok sebelum diusir dari rumah bapak dia tunggu pukul 3 pagi. Pukul berapa sekarang, Man? Pukul 12 dia kata. 12 apa jam mati. Tengok-tengok pukul 3 pagi. Waktu senang punya ramai kawan dia lepak di kelab. Bila susah kena usir pada rumah, si Abang Din ni pergi bawa Osman ni pergi jumpa dengan kawan-kawan nak pinjam duit pergi ke Singapura. Mana kawan dia?
Dia kata, give me 5 minit nak bincang, dia kata. Tengok-tengok lari. Tu yang diceritakan tu. Waktu senang berapa ramai, waktu susah tak ada. Tu nama dia kawan. Tapi kalau dia ni status dia sahabat, susah senang dia ada. Sebab tu Nabi sebutkan pada kita 6 hak muslim sesama muslim. Ada sahabat dalam tu. Siapa sahabat tu? Bila mana kamu datang minta nasihat, dia datang minta nasihat, maka nasihatilah dia. Ni sikap seorang sahabat. Sebab tu saya katakan tadi, nikmat itu bila mana ada sahabat yang baik. Dia, kalau tuan-tuan buat silap, buat benda tak kena, dia dulu tegur. Tapi sahabat ni dia cerdik. Dia takkan tegur ketika mana terang-terang di depan orang. Tapi dia tegur dalam keadaan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan hikmah dia tegur. Sahabat yang baik dia tegur dengan hikmah. Tuan-tuan buat salah, dia tak tegur depan orang. Tapi dia tegur, dia panggil senyap-senyap. Dia panggil, dia tegur satu. Dia tegur satu, dia tegur. Bagi kita elok, bagi kita baik. Ni sahabat yang baik. Sama juga bila mana kita susah, dia sampai dulu. Saya cerita pada tuan-tuan tadi, tuan-tuan tak main masjid sehari je, dia call, dia tanya mana dia. Kalau dia ada makan apa-apa, dia kongsi pada kita. Sebab tu tuan-tuan, kalau hidup ini, tuan-tuan jumpa 3 manusia ni, tuan-tuan hargailah dia betul-betul. Oh, 3 pula dah. Tadi 4 ni 3, putu 3 tu 4 pula, cukup sifat dengan nombor 4 digit. Kan? Tuan-tuan jangan pergi kedai tu pula. Mana faham pergi kedai tu. Kan? Ni 3 manusia ni kalau tuan-tuan jumpa, tuan-tuan pegang dia dan tuan-tuan hargailah dia. Siapa 3 orang ni? Yang pertama, ketika mana tuan-tuan tiada, dia nombor 1 cari kita. Kita tak ada, dia nombor 1 cari. Dia dulu call tak berhenti-henti. Mana. Hargailah dia. Yang kedua, manusia yang bila mana dia ada benda yang dia sukai, pada kita dulu dia kongsi. Dia ada benda yang dia suka, benda yang dia sayang, benda yang dia gemar, benda hak dia beli makan ke apa ke, pada kita dulu dia kongsi. Orang macam ni, hargai dia. Dan yang ketiga, ini biasa, tuan-tuan dengar. Ketika mana kita susah, dia dulu sampai. Tuan-tuan tak panggil dia sampai dah. Tuan-tuan bawa keluar barang-barang pada rumah, nak pindah rumah, baru bunyi seret meja je, dia sampai dah depan pintu. Trik, seret meja. Dia tengok orang itu, oi, pindah rumah kan, nak tolong kan? Dia dulu panggil. Tak payah minta tolong, tak payah call, tak payah mesej, dia dulu offer diri dia untuk tolong. Hak 3 orang macam ni, hargailah dia. Sebab zaman 2020, 3 jenis manusia ini telah pupus. Tuan-tuan carilah di mana-mana, kalau jumpa, itu namanya barang rare. Antik tu. Nak cari manusia hak sifat macam tu, payah dah sekarang. Dia ada beli apa-apa, ingat dia nak bagi kat kita kan? Dia pun beli sikit, tapi dia boleh bagi. Tambah pula beli musangking pula, lagi tak bagi. Bawa masuk senyap-senyap, sorok dalam baju. Durian sorok dalam baju. Masuk-masuk dalam rumah tak berlubang-lubang badan. Tapi sebab tak nak bagi kat orang punya pasal, sorok. Dia beli apa-apa, tak ada dia nak bagi. Dia bagi bau ya. Dia bagi hint je. Kita tanya, beli apa tu letak dalam baju tu? Oh, dia kata tak ada apa. Ni anak kucing. Anak kucing letak dalam baju. Tak. Dia beli makanan sorok dalam baju. Tak ada orang macam tu. Ada ke tuan-tuan nak pergi jumpa orang yang bila mana kita susah, dia dulu offer diri, dia pun susah. Sebab tu istimewa kalau ada orang yang dia pun susah, dia boleh tolong kita pula dalam keadaan susah. Ni nama dia istimewa. Payah nak dijumpa. Yang sekarang jenuh minta tolong, jenuh melutut nak minta tolong. Tak tolong-tolong, itu ramai. Sebab tu saya katakan tadi, barang antik. Yang ketiga tadi, saya sebut, nikmat yang nampak kecil tetapi sebenarnya cukup-cukup besar adalah sahabat yang baik. Okey. Yang keempat, nikmat yang nampak kecil tetapi sebenarnya cukup-cukup besar adalah nikmat dapat beribadat dengan sempurna. Tu nikmat rupanya. Dapat beribadat dengan sempurna. Tuan-tuan dapat datang pada malam ni, ingat senang-senang ke boleh datang. Tadi dalam keadaan hujan, sini tak hujan. Tak hujan sini. Tak hujan. Sana dia hujan. Kan? Tuan-tuan dapat datang dalam keadaan sibuk, dapat datang. Dalam keadaan hujan, dapat datang. Dalam keadaan banyak benda yang nak dilakukan, boleh datang. Itu satu nikmat. Sebab tu saya selalu sebut pada orang yang datang di masjid, datang di surau, saya selalu sebut, saya kata tahniah pada tuan-tuan. Ada orang pernah tanya, dia kata, kenapa Ustaz sebut tahniah ni? Kami bukan dapat apa pun. Dapat apa-apa. Dapat sampai tu ucap tahniah, sebab bukan semua orang dapat pegang tombol pintu tu. Setiap hari dapat pegang tombol tu, bukan semua orang dapat. Ada orang yang miss 2-3 hari, 4-5 hari, tapi kita tiap-tiap malam dapat sampai. Tu satu nikmat, bukan calang-calang orang dapat.
Jadi bila mana dapat duduk secara berjemaah, duduk dalam majlis ilmu, duduk pula dapat tunggu sembahyang isyak pula, satu nikmat daripada Allah. Dan saya nak sebutkan kepada tuan-tuan, di mana terletaknya nikmat yang besar ketika mana dapat solat, dan bukan solat, ketika mana dapat beribadat dengan sempurna. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu apakah itu, tunggu selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kita azan dulu. Tak mau bagi orang lari kan, dia kena buat itu. Siapa azan tu?